Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Hari ini merupakan hari yang kita panggil sebagai hari istiadat mencuci atau melangir senjata lama. Yang mana sebenarnya pada bulan Muharram ini merupakan bulan haram. Bulan haram dalam Islam ada 4, iaitu Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Maka pada bulan haram ini sejak daripada zaman dahulu kala lagi sebelum Islam, orang-orang Arab itu tidak berperang. Yang mana mereka ini pada bulan-bulan haram diharamkan berperang. Dan itu bukan hanya berlaku dalam zaman Islam dan berlaku sebelum zaman Islam lagi. Dan budaya itu dikekalkan. Maka pada bulan-bulan ini senjata-senjata disarungkan. Bayangkan senjata yang telah digunakan untuk berperang, untuk apa? Disarungkan dalam keadaan tidak dicuci. Maka pasti akan menimbulkan karat-karat yang kita panggil sebagai pengoksidaan. Maka pada bulan Muharram, kerana lepas pada bulan Muharram, bulan Safar. Dan bulan Safar itu merupakan bulan yang terbuka daripada bulan Haram. Yang mana kebanyakan mereka akan ada peperangan dan sebagainya. Maka pada bulan Muharram, sebelum bertemunya dengan bulan halal, maka mereka akan mempersiapkan kembali senjata-senjata mereka. Kalau yang tumpul diasahkan, yang berkarat dicucikan dan sebagainya. Maka istiadat itu berlangsung daripada sebelum Islam, di zaman Islam, para salaf, para tabi'in, para sahabat juga berbuat demikian. Itu pada bulan haram sebelum masuk kepada bulan Safar, mereka akan mencuci senjata-senjata mereka, persediaan untuk menghadapi jihad pada bulan-bulan yang akan datang. Maka hal itu diwarisi kepada kita umat Islam di Nusantara ini. Cuma caranya berbeza. Iaitu kalau mereka menggunakan pedang dan kita menggunakan keris. Mereka menggunakan bawan di negeri mereka, kita menggunakan bawan negeri kita. Cuma kalau prosesi yang berlangsung tadi, semuanya lebih kepada teknologi pengawetan keris, pengawetan besi yang telah diamalkan oleh orang-orang tua kita dahulu kala. Sebagaimana yang kita laksanakan tadi di peringkat awal dipanggil istiadat menimang keris, iaitu keris yang kita gunakan itu kita cabut daripada sarungnya, daripada hulunya dan sebagainya sebagai keris. Orang Melayu bila dicabut daripada sarung, daripada hulu dipanggil keris telanjang. Maka kerana menjaga maruah keris tadi, dia ditutup dengan kain. Kerana telanjang itu tidak bagus. Maka ditutup. Begitulah terusnya istiadat mencuci. Dibuang karatnya dengan menggunakan limau. Kenapa? Kerana sifat limau itu asid. Sifat dengan menggunakan nenas. Kerana bersifat asid untuk membuang karat-karat. Kenapa kita buang karat? Kerana hina besi kerana karat, hina manusia kerana bodoh. Subhanallah. Jadi, kita buang karat. Dan karat itu dalam bahasa moden dipanggil oksida, pengoksidaan. Maka selepas dibuang karat, besi tadi dibasuh kembali dan dikeringkan. Dikeringkan peringkat pertama dengan menggunakan asap daripada getah kayu. Kenapa kita gunakan getah kayu? Kerana sifat getah itu mengawet. Dan kenapa menggunakan asap? Kerana semua orang tahu asap merupakan medium yang paling halus yang boleh menyerap ke dalam semua benda. Apakah orang tanya kenapa tidak? Bukankah dia merupakan acara memanggil jin? Kalau memanggil jin menggunakan asap bermakna semua orang yang mengisap rokok tu pakai jin semualah. Subhanallah. Bukan ada kaitan. Kerana kalau kita perhatikan bukan hanya zaman sekarang, bahkan zaman dahulu kala, rumah-rumah orang tua di kampung kita tu menggunakan para. Dia letak makanan di atas para dan di bawah para tu ada apa dia? Ada dapur tempat mereka masak. Kenapa? Kerana segala perkara yang mereka letak di atas para tu terasap. Terasap. Bahkan daging sendiri pun yang dipanggil smoke. Kenapa dipanggil smoke? Bukankah kerana menggunakan asap? Daging yang cepat rosak dengan menggunakan asap sahaja boleh menjadi tahan. Begitu juga keris. Yang kita jaga tu semua keris-keris lama. Keris lama ni memang dah besi je buruk. Maka untuk menjadikan besi tak dikembali kuat dan tidak cepat mengalami proses pengoksidaan, kita menggunakan asap daripada getah kayu. Dan getah kayu di tempat kita masyhur dengan nama kumian. Dan juga kita keringkan juga dengan biji besi. Biji besi yang kita panaskan daripada api supaya kekeringan itu bukan hanya berada pada luar, tapi berada pada dalam. Kenapa kita keringkan besi sampai ke dalam? Kerana besi yang kita rawat ini, kita telah pun rendam semalaman.
Bayangkan air yang masuk ke dalam bilah-bilah yang pecah-pecah perlu dikeringkan, kerana kalau kita tak keringkan, dia akan menyebabkan berlaku pengoksidaan. Jadi semua prosesi kita daripada awal sampai sudah merupakan prosesi teknologi, iaitu menjaga peralatan, persenjataan orang tua kita dulu dengan metod teknologi. Kenapa? Kerana orang tua kita dulu ni sebenarnya, mereka mencipta keris bukan hanya sebagai senjata, tapi sebagai alat teknologi. Bayangkan, keris yang mampu dicampur daripada berbagai-bagai besi. Bagaimana orang Melayu kita boleh mencampurkan besi dan menjadikan besi yang berpecah-pecah jadi satu? Apakah teknologi yang mereka pakai? Itu sebenarnya teknologi, bukan tentang keajaiban dan mistik. Dan bagaimana mereka boleh mencipta keris dengan paksi simetri yang mampu berdiri dengan sendiri? Oh, itu pakai jin. Apa jin tak ada kerja lain? Asyik pegang keris orang je. Subhanallah. Kena faham. Cuma ada orang yang tak faham dengan, oh ini khurafat. Kita tanya di mana khurafatnya? Apakah menggunakan asap tu khurafat? Kalau menggunakan asap tu khurafat, di Masjidil Haram lebih khurafat. Kerana mereka menggunakan bukhur untuk mewangikan Masjidil Haram. Orang yang menghisap rokok lebih khurafat. Sebab apa? Sebab asap yang mereka guna tu bukan di luar. Bahkan masuk dalam perut mereka. Itu lebih khurafat. Subhanallah. Jadi itu. Kalau kerana menggunakan limau sebagai khurafat, Masya Allah. Tak boleh makan tom yam kita. Sebab dalam tom yam paling banyak limau. Ya, Masya Allah. Itu sebenarnya. Maka dalam hal inilah, kita sebenarnya di Ahbabul Mustafa, kita menghidupkan kembali budaya-budaya dan istiadat orang tua kita dulu, supaya mereka tahu bahawa bangsa Melayu merupakan bangsa maju. Bangsa Melayu bukan bangsa yang boleh diperkotak-katikkan. Kita memiliki kekuatan persenjataan yang hebat. Saya hanya punya keris. Tapi kalau kita bincangkan tentang persenjataan sebenar Melayu, Melayu punya rentaka, Melayu punya malela, Melayu punya terakul. Yang lebih hebat daripada keris ni sebenarnya. Cuma saya tak ada benda tu. Kerana nak beli tak boleh, mahal. Sepatutnya kita punya benda tu. Dan kita buat istiadat untuk benda tu. Kenapa? Supaya orang-orang sekarang kenal. Kenapa timbul isu bila kita buat benda ni? Kerana orang sekarang tak kenal. Tu saja. Bila budaya kita yang telah ditinggalkan, kita hidupkan kembali, maka timbul isu. Kenapa timbul isu? Kerana orang sekarang tak kenal. Tuan-tuan rahimakumullah, untuk pengetahuan tuan-tuan, Islam datang ke Nusantara kita ini bukan dengan bus jacket. Bukan yang kita pakai sekarang. Bukan naik kereta. Islam datang pada zaman dahulu dengan bahasa dulu, dengan kehidupan dahulu. Jangan merasakan kita lebih Islam daripada orang dahulu. Orang dahulu terima Islam dengan bahasa mereka. Kalau nak bicarakan tentang Islam, mereka lebih Islam daripada kita kerana mereka terima Islam langsung daripada sahabat, daripada tabi'in, daripada itba'ut tabi'in. Tapi apakah mereka menggunakan bahasa kita? Tak menggunakan bahasa mereka. Tapi kenapa bila kita hidupkan kembali bahasa zaman dulu, orang sekarang kata ini bahasa syirik, ini bahasa khurafat. Sebenarnya kita lebih khurafat dan kita lebih syirik. Kenapa? Kita lebih jauh daripada Islam dengan mereka. Kita lebih jauh. Mereka lebih rapat dengan zaman kenabian. Mereka lebih rapat dengan zaman tabi'in. Kenapa kita yang akhir zaman lebih merasakan lebih baik daripada mereka? Persoalan. Dengan persenjataan mereka, kita boleh kenal akar budaya dan akal budi bangsa kita. Dengan kehidupan, dengan budaya, dengan sejarah itulah, kita perlu bangkit mengenal akar budaya dan akal budi kita. Dari itu, kami di Ahbabul Mustafa insya-Allah setiap tahun cuba melaksanakan istiadat ini supaya kita orang baru, kita orang moden boleh kenal bahawa adanya kita sekarang kerana perjuangan yang memakan air mata dan darah orang tua kita dahulu. Mereka ingin mendaulkan Islam di bumi Nusantara. Tapi kita sekarang nak ajak BMF pun takut. Nak ajak sokong produk orang Muslim pun takut. Lepas tu nak hidupkan Islam macam mana? Tak kenal akal budaya sendiri. Tak kenal akal budi sendiri. Kenapa? Sebab kita tak tahu bahawa kita hidup sekarang dengan berkat perjuangan orang-orang dahulu. Mereka jaga bumi pertiwi tanah Melayu daripada dirampas. Tapi kita sekarang senang-senang memberi bumi pertiwi untuk dirampas. Itu subhanallah. Jadi sekarang dengan menghidupkan sejarah, kita perlu tahu bahawa kita punya budaya dan bumi ini merupakan warisan perjuangan orang tua kita dahulu. Supaya kita mengerti, jangan mudah-mudah melepaskan pertiwi ini walaupun seinci kepada bukan miliknya. Wallahu alam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih tunggu. Allah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Semangat saya lah. Itulah dia kan. Akhirnya terjawab semua persoalan tuan-tuan kan. Okey. Kita jawab semua kan. Saya rasa explanation yang dibagi oleh tuan guru kita tadi, masyarakat kita tadi sangat-sangat jelas. So kepada anda yang ragu-ragu, anda boleh start dengar daripada awal tadi sampai habis. InsyaAllah. Semoga Allah SWT bagi tuan kefahaman, bagi tuan hidayah untuk faham. Sebab tapi nak faham bukan senang. Datang sini, berguru, insyaAllah Allah akan hantar kefahaman. So jadi tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan lihat saya turun padang pertahankan tanah orang Melayu, akhirnya tuan guru cakap benda yang sama. Jangan seinci pun kita gadaikan, tanah kita pada orang luar. Ni hak kita. Barang siapa gadaikan tanah, maka tunggu saja nasib daripada Allah akan balas. So itu sahaja daripada saya, Kabudi daripada BMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.